Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak nak ucapkan juga terima kasih kepada seorang subscriber yang sebelum ni pernah menghantar kisah mengenai si penggali kubur. Dan hari ini subscriber tersebut telah menyambung kisah beliau, iaitu kisah yang ketiga kata dia. Sebab sebelum ni beliau berkongsi dua kisah lah dalam satu video. Jadi kali ni adalah kisah yang ketiga. Kisah kali ni agak berbeza menurut kata beliau, kerana pengalaman yang dialami oleh ayah beliau kali ni merupakan pengalaman seram. Kalau korang nak tahu apa yang berbeza sangat tu, apa yang seram tu, korang kena stay dengan akak. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kisah kali ini juga berlaku pada tahun 90-an, di mana ia dialami oleh Pak Abu. Kalau korang dah pernah tengok video akak sebelum ni, korang mesti kenal siapa Pak Abu. Kepada yang baru subscribe untuk channel ni, korang bolehlah menonton kisah yang akak maksudkan yang bertajuk Kisah Si Penggali Kubur. Jadi tanpa membuang masa, akak nak teruskan dengan penceritaan akak. Kisahnya berlaku pada suatu pagi, di mana pada masa tu Pak Abu ni dia baru selesai menunaikan solat sunat duha. Semasa dia sedang berdoa, masa tu dia didatangi oleh seorang lelaki bagi salam ke rumah dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum berkali-kali. Jadi Pak Abu ni selesaikan untuk doa dia. Lepas tu dia pun keluar, dia pun jawab Waalaikumsalam. Jadi masa Pak Abu jawab salam tu, Pak Abu dia melihat ke arah lelaki tu dalam keadaan macam tergamam, macam terkejut macam tu lah kan. Sebab lelaki tu dia tak kenal pun. Lelaki tu berperwatakan seperti orang yang sangat kaya, memiliki sebuah kereta yang sangat mewah. Dia parking kat depan rumah. Lepas tu lelaki tersebut macam, dia tengok macam Pak Abu ni macam pelik kan. Lepas tu dia cakap, "Pakcik, saya minta maaf," dia kata, "boleh saya tahu tak, betul ke ini rumah Pak Abu?" Jadi Pak Abu pun jawab, Ya, memang inilah rumah Pak Abu. Inilah Pak Abu." Dia jawab macam tu kan. Lepas tu lelaki tu pun cakap macam ni, "Pakcik, saya datang ke sini ada urusan untuk urusan menggali kubur lah." Sebab bidang kerja Pak Abu ni menggali kubur. Jadi bila Pak Abu dengar macam tu, tetamu kan datang depan rumah kan, dia pun ajak pada lelaki tu masuk dalam rumah. Tapi lelaki tu menolak sebab banyak urusan lagi yang lelaki tu perlu uruskan. Jadi lelaki tu direct lah cakap pada Pak Abu macam ni, "Pak Abu, saya ni baru kehilangan arwah ibu saya." Maknanya arwah ibu dia baru meninggal malam sehari sebelum tu. Jadi arwah ibu saya ni minta agar dikebumikan di kampung kelahiran arwah ibu saya. Saya memang tak tahu dekat mana kampung arwah ibu saya sebab memang kami tak pernah datang ke sini.
Tapi atas permintaan daripada arwah, jadi kami sampai juga dekat sini. Kami tu maksudnya lelaki tersebut bersama dengan ahli keluarga lain lah, diwakilkan kan. Jadi Pak Abu tu cakap lah, patutlah Pak Abu tengok, memang Pak Abu tak kenal lah kan, nampak macam tak pernah terjumpa kan. Jadi Pak Abu kata macam ni lah, Pak Abu akan bantu kamu. Jadi kamu pergi dulu ke tapak perkuburan, ke kawasan perkuburan tu, kamu tunggu Pak Abu dekat situ. Pak Abu akan ambil kelengkapan untuk buat kerja-kerja Pak Abu. Jadi bila dengar apa yang Pak Abu cakap tu, lelaki tu pun pergi ke kenderaan dia pun berlalu pergi seperti mana yang Pak Abu minta, pergi ke tapak perkuburan. Jadi Pak Abu pun tukar pakaian dia apa semua, dia pun pergilah ambil kelengkapan dia macam biasa, rutin dia macam biasa, naik motor dia, ditulis kat situ, naiklah motor buruk dia, lepas tu pergi ke tapak perkuburan yang dimaksudkan tu. Bila sampai kat situ, memanglah lelaki tersebut memang dah sampai kat situ, dah menunggu dekat situ. Okey, jadi masa lelaki tu stay kat situ, belum sempat tau duduk angkat barang dia kan. Pak Abu ni bagi tahu dekat lelaki tu dekat mana nak digali. Jadi lelaki tu dulu yang bagi tahu pada Pak Abu, Pak Abu, saya nak arwah ibu saya ni dikebumikan dekat situ. Dekat situ tu yang lelaki tu tunjuk tu betul-betul berdekatan dengan sepohon pokok kemboja. Kemboja yang besar tau, bukan yang kecil tau. Pokok kemboja tu sangat rindang. Jadi lelaki tu nak dekat situ juga. Jadi Pak Abu pun pergilah tengok dekat situ. Pak Abu ternampak ada 2 batu nisan yang memang dah patah-patah, yang tersandar pada pohon tu. Jadi Pak Abu dalam fikiran dia kan memang dah mahir bidang tu. Jadi dia maklumkan kepada lelaki tersebut. Macam ni Encik, Pak Abu bukannya tak nak ikut apa yang Encik inginkan, tapi atas nasihat daripada Pak Abu rasa lebih baik Encik cari tempat lain. Sebab Pak Abu risau, takut nanti masa proses menggali akan terkena kepada kubur yang memang dah ada kat situ. Jadi lelaki tersebut berasa berang. Dia rasa macam nak marah. Lepas tu dia kata, kenapa pula? Sebab saya tengok tanah kat situ memang tak ada batu nisan Pak Abu, memang kosong. Jadi Pak Abu cuba fahamkan dia, kalau Encik nak tahu, kawasan perkuburan ni memang merupakan tapak perkuburan yang dah lama. Kebanyakan yang pakcik gali dekat sini pun memang daripada asalnya memang perkuburan yang terdahulu macam tu. Jadi lelaki ni dia tetap berdegil, dia tetap dengan angkuhnya, dia nak juga dekat situ. Sebab dalam kepala dia fikir kat situ tak ada batu nisan, kat situ tak ada siapa. So pakcik ni pun malas tau nak bertengkar dengan orang, malas nak cerdikkan orang yang memang dah cerdik ni. Jadi Pak Abu pun cakap lah, tak apalah, Pak Abu cuba gali dekat sini. Bukan cuba dah, kalau dah start gali kat situ, memang akan gali kat situ lah. Lepas tu Pak Abu bagi tahu lagi kepada lelaki ni, minta maaf Encik, kalau Pak Abu terjumpa keranda lama, Pak Abu risau, takut-takut waktu untuk kebumikan arwah ibu Encik ni akan tergendala. Sebabnya Pak Abu sendiri pun tak tahu apa yang Pak Abu nak gali ni kan. Jadi lelaki tu tetap juga jawab, apa ni Pak Abu? Tugas Pak Abu gali je. Saya bayar je berapa yang Pak Abu nak. Sekarang ni saya memang nak dekat tempat ni. Lagi satu, lambat lagi arwah ibu saya nak dikebumikan kat sini. Sekarang baru pukul 9. Siap tunjuk jam kurang. Lepas tu, masa panjang lagi arwah ibu saya ni akan dikebumikan selepas Zuhur. Banyak lagi masa yang Pak Abu boleh gunakan untuk gali kubur ni. Dia pula nak sekolahkan Pak Abu. Jadi Pak Abu ni kecil besar kok mana pun kalau kena dekat
kita pun rasa macam kecil besar, tapi sabar dalam mencari rezeki. Jadi Pak Abu pun dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menghadap kiblat, Pak Abu ambil pada kawasan yang dia nak sangat tu. Jadi Pak Abu pun memulakan penggalian. Masa tu Pak Abu perasan tau, masa Pak Abu tengah menggali tu, lelaki tu memang muka tak puas hati. Dia pergi tinggalkan Pak Abu ni menuju kereta dia korang. Dia menghempaskan pintu kereta macam seolah-olah macam yelah orang bijaksana, seolah-olah bercakap dengan orang yang kurang bijak macam tu. Dia rasa dia bagus macam tu lah. Sorry lah, Kak memang geram. Part ni memang Kak geram. Lepas tu Pak Abu kata tak apalah, Pak Abu bersabar. Jadi Pak Abu meneruskan penggalian sehinggalah benar apa yang Pak Abu rasakan apabila mata cangkul Pak Abu ni telah terkena pada sesuatu objek yang agak kasar. Jadi masa tu Pak Abu memang dah rasa dah ini mesti kayu keranda. Sebelum akak teruskan cerita, akak nak fahamkan korang. Okey, kawasan Pak Abu ni merupakan kawasan yang dikelilingi oleh sawah padi. Maknanya kawasan ni tanahnya berselut, berlumpur. Untuk menyediakan satu liang kubur dekat kawasan ni tak mampu menyediakan liang lahat. Korang kena faham liang lahat tu apa, liang kubur tu apa. Liang lahat tak boleh nak dibina sebab struktur tanah pada kawasan tu memang tak boleh. So, setiap jenazah yang dikebumikan dekat situ akan dikebumikan bersama dengan keranda di dalam satu liang kubur. Liang kubur tu maksudnya lubang kubur lah. Tapi untuk bahasa yang lebih sopan, akak panggil liang kubur. Jadi, akak teruskan lagi masa Pak Abu tu memang dah cecah kepada satu keranda lama. Pak Abu pun memang dah terkejut. Pak Abu istighfar, Astaghfirullahalazim. Lepas tu Pak Abu tenangkan fikiran dia sebab dia dah biasa sebenarnya dengan perkara ni. Tapi Pak Abu tahu perkara ni akan melambatkan proses dia untuk menggali liang kubur tersebut. Jadi Pak Abu pun cuba untuk membongkar lah, orang katakan. Dah ni dia cuba untuk membongkar keranda tersebut. Takkanlah Pak Abu nak terus cangkul lagi. Makanya mungkin tercangkul kepada isi keranda tersebut. Jadi Pak Abu cuba membongkar, ambil skop perlahan-lahan. Memang kena teliti lah korang. Kita menghormati kepada jenazah yang dah meninggal dunia. Jadi perlahan-lahan Pak Abu uruskan. Pak Abu tengok memang keranda tu dah usang, sangat usang. Anggaran keranda tu berusia lebih kurang 30 tahun ke atas. Jadi Pak Abu tengok pada keranda tu, Pak Abu cakap untuk teruskan proses penggalian, Pak Abu memang kena pecahkan keranda tersebut secara totally, tahu. Sebab keranda tu ada yang bahagian dah pecah, ada bahagian yang tak pecah. Korang faham lah kan? Sebab kayu yang digunakan pada waktu sebelum ni merupakan kayu yang memang tahan, kayu memang kuat. Jadi memang memakan masa untuk reput. Tapi untuk zaman sekarang ni biasanya keranda akan dibina menggunakan plywood sahaja. Jadi Pak Abu pun ambil kapak dia lah, dia kelengkapan dia tahulah kan apa yang dia nak gunakan kan. Dia ambil kapak, dia pecahkan keranda, bahagian keranda yang masih belum pecah. Lepas tu dia terpaksalah buka, berhati-hati sebab ada paku, memang kena hati-hatilah. Lepas tu dia angkat, dia letak dekat satu pohon, mana berdekatan betul dengan pohon kemboja yang akak maksudkan tadi. Jadi ada tulang, memang ada serpihan tulang tapi tak banyak dah katanya. Jadi serpihan tulang tu diambil. Lepas tu ada juga kain kapan sikit-sikit, tak banyak, memang tak banyak. Ada sikit-sikit, dengan perlahan diambil secara tertib. Kemudian bawa, angkat, pergi kumpulkan setempat. Lepas tu Pak Abu teruskan untuk mencari, orang kata tengok lagi toko ada lagi kan. Alangkah terkejutnya Pak Abu korang bila Pak Abu terpegang satu gumpalan rambut yang masih utuh, tau. Gumpalan rambut tu panjang dia melebihi segenggam Pak Abu, tau. Jadi Pak Abu, Astaghfirullahalazim, lagi sekali Astaghfirullahalazim, terkejutlah sebab benda tu jarang-jarang ditemui.
bukan jarang-jarang, entah-entah memang tak ditemui oleh Pak Abu sebelum ni tau. Jadi Pak Abu dah pegang. Jadi tugas Pak Abu adalah meneruskan penggalian. Pak Abu pun ambil, Pak Abu letak secara tertib bersama dengan tulang-tulang yang Pak Abu jumpa tadi. Pak Abu bersihkan kawasan keranda tu, sebab kawasan keranda tu dikatakan berair. Lepas tu dia ada macam lumpur-lumpur lama yang macam warna coklat-coklat macam tu. Dia bercampur-campur lah benda dah. Korang boleh bayangkan macam mana kan keranda yang memang dah lama berair-air. Lepas tu dia dah nampak macam kayu-kayu tu macam dah reput-reput macam tu. Maksudnya korang boleh imaginekan macam mana tau. Jadi Pak Abu ni dia cuba untuk bersihkan kawasan tu sebaik mungkin, sebab kalau karakter lelaki tadi tengok pada kawasan di mana nak kebumikan ibu dia, rasanya apa respon dia kalau tak dilakukan sebaik mungkin. Jadi Pak Abu pun buat sebaik mungkin, teruskan galikan liang kubur. Maksudnya liang kubur untuk arwah ibu lelaki tadi. Jadi bila dah selesai semua, penat korang, akak terlupa lagi. Akak tu lah, akak memang selalu terlupa masa bercerita. Akak terlupa satu part ni, masa Pak Abu ni pegang gumpalan rambut tadi. Pak Abu sebenarnya terasa seperti bahagian belakang ditampar, tahu? Mak, tiba-tiba ditampar bahagian belakang, memang terasa. Lepas tu Pak Abu istighfar lagi, Astaghfirullahalazim. Pak Abu katakan Allahu Akbar, macam tu kan. Lepas tu Pak Abu pun dia meneruskanlah letak dekat atas apa semua. Lepas tu masa dia tengah menggali-gali tu kan, masa tengah orang kata galik menggali, membongkok menggali, terasa tau macam dipukul, ditampar lagi di atas belakang ni tau. Lepas tu dia terkejut, dia tengok pada cahaya matahari, dia rasa terpina-pina mata dia apa semua kan masa tu kan. Tapi dia teruskan juga dengan gigihnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim daripada awal tadi. Dia tetap gagahkan juga cari rezeki kan. Lepas tu dah selesai semua, Pak Abu terduduk kejap dalam liang kubur tu. Terduduk sekejap, dia tengok. Macam biasalah, Pak Abu ni setiap kali dia jalankan tugas kan, dia suka tengok langit, dia tengok kebesaran Allah. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, selesai tugas dia. Walaupun agak rumit tau. Jadi bersyukur dia, Alhamdulillah. Lepas tu, Pak Abu pun naik ke atas nak tengok barang-barang, maksudnya himpunan-himpunan tadi, serpihan-serpihan keranda tu, tulang-tulang tu semua tadi dengan rambut tu kan, nak tengok berkeadaan baik. Lepas tu Pak Abu pun duduk bersandar pada pohon kemboja tersebut tau. Masa Pak Abu duduk bersandar tu, Pak Abu terlena sekejap. Maklumlah, terlampau penat, sebab kali ini betul-betul menduga dengan sifat lelaki tadi, dengan apa yang Pak Abu temui. Jadi Pak Abu terlena. Masa Pak Abu terlena, Pak Abu telah didatangi dengan mimpi yang menakutkan, di mana masa tu seorang perempuan tua berbongkok, nenek lah kan. Dia datang ke arah Pak Abu sambil matanya menjengkelkan ke arah Pak Abu. Lepas tu Pak Abu terkejut dalam mimpi tu. Lepas tu Pak Abu pun tiba-tiba je, tak ada buat salah apa, tak kenal apa dengan nenek tua tu. Nenek tua tu pergi cekik Pak Abu. Pak Abu meronta-ronta lah. Masa Pak Abu sedang meronta-ronta tu, terdengar bunyi laungan azan Zuhur berkumandang. Jadi Pak Abu tersedar, Astaghfirullahalazim, ya Allah kan. Lepas tu Pak Abu pun bingkas bangun. Pak Abu pun kumpulkan barang-barang, tinggal sekejap kat situ, tawakal Allah. Pak Abu pun ambil pakaian dia yang memang dah bersih. Dia dah tahu dia perlu bersihkan diri untuk tunaikan solat Zuhur. Jadi Pak Abu pergi tunaikan solat Zuhur apa semua. Dah selesai tu, Pak Abu turun balik semula ke kawasan kubur tu untuk pastikan jenazah yang bakal sampai tu tadi semuanya dalam keadaan yang orang kata berjalan dengan lancar lah. Jadi bila dah tengok semua dah okey, Pak Abu pergi balik ke masjid. Masjid tu memang dekat korang, memang dekat je, berdepan je. Jadi pergi balik ke masjid tu sebab selepas solat Zuhur dah selesai semua tu, Pak Abu masih berkesempatan pergi tengok ada satu van jenazah memang dah parking dekat masjid tu untuk disembahyangkan jenazah dekat masjid tu. Kemudian jenazah dibawa ke tapak perkuburan tu, ke tempat untuk disemadikan. Lepas tu jenazah tu pun disemadikan bersama dengan tulang-tulang tadi, serpihan keranda tadi. Akak nak fahamkan kepada korang,
Tulang-tulang dengan serpihan-serpihan tadi memang akan diletakkan bersebelahan dengan keranda arwah yang baru. Dia disusun dengan sangat rapi, dengan sangat teliti. Dan itu adalah perkara yang perlu dilakukan sekiranya menemui kepada keranda lama tau. Memang itulah yang akan berlaku. Jadi selesai untuk proses pengebumian arwah ibu pada lelaki tu. Bila dah selesai, pakcik macam biasalah dia nak pergi basuh cangkul dia, apa semua dia nak bersihkan semua. Datang lelaki tersebut, lelaki yang tadi tu datang hulur duit. Cuba korang bayangkan, dah penat kita buat kerja, dah penat kita bantu sebaik mungkin kan. Awal tadi berbudi bahasa, tapi sekarang tanpa ucapan terima kasih, malah dia menjeling ke arah Pak Abu. Lepas tu dia bagi duit pada Pak Abu, ni upah saya. Jadi Pak Abu tengok banyak, memang banyak korang. Pak Abu tengok banyak, Pak Abu kata banyak ni cik. Ini memang upah Pak Abu sebab Pak Abu jumpa keranda kat situ. Saya tak ada maksudkan macam tu cik. Saya tadi maksudkan saya kalau boleh nak memudahkan lagi keadaan. Tak apa Pak Abu ambil je. Bayangkanlah dengan angkuhnya dia cakap macam tu. Lepas tu dia tinggalkan macam tu je tanpa ucapan terima kasih untuk seorang lelaki yang berusia yang dah berempas pulas. Apa perasaan korang? Mesti sedikit sebanyak Pak Abu ni dia rasa macam terkecewa lah, terkecewa sikit. Tak apalah, semoga diberikan hidayah kepada lelaki tersebutlah untuk lebih beradab dengan orang yang lebih tua. Jadi selesai semua urusan apa semua, Pak Abu ni dia tak rasa nak terus balik ke rumah. Maklumlah dalam urusan semua tu dah menghampiri kepada waktu asar. Jadi Pak Abu ni buat keputusan untuk stay dekat masjid sebab Pak Abu dah rasa tak sedap hati dengan mimpi tadi, dengan penemuan dia tu. So dia rasa macam tak nak balik terus lah. Dia nak stay kat masjid, dia nak mengaji. Lepas tu dia nak terus solat berjemaah dekat masjid. Mana tak perlulah nak balik berulang kali. Jadi bila Pak Abu dah selesai solat asar bersama-sama berjemaah, barulah Pak Abu turun balik ke kawasan perkuburan tu untuk ambil peralatan Pak Abu. Akak memang cerita detail, akak minta maaf kalau ada yang tak boleh terima tau. Jadi bila dia ambil kelengkapan dia masukkan ke atas motor buruk yang dimaksudkan tadi. Lepas tu dia start enjin motor, dia pun nak balik ke rumah. Korang, masa perjalanan Pak Abu nak balik ke rumah, Pak Abu merasakan seolah-olah diekori sesuatu. Tapi Pak Abu tak boleh nak gambarkan apa yang sedang mengekori Pak Abu tau. Masa Pak Abu naik motor, terasa macam ada satu perasaan seram, rasa tak sedap hati yang membuatkan Pak Abu ni rasa macam nak demam, rasa macam nak menggigil tau. Tapi Pak Abu meneruskan juga dia punya perjalanan dia. Lepas tu Pak Abu ni memang dia rasa macam perasaan yang kita rasa macam aku ni diekori oleh seseorang macam tu tau. Takkanlah, mustahil lah seseorang nak ekori dalam keadaan dia naik motor kan. Lepas tu sepanjang perjalanan tu dia naik motor tu, tiba-tiba Pak Abu rasakan motor dia tu berat tau. Tiba-tiba je berat. Cuba kau bayang, lain clear, naik motor, okey cantik, bawa brum. Tiba-tiba motor jadi berat, tak bergerak. Apa yang berat sangat dengan motor dia ni kan? Sangkaan Pak Abu, motor Pak Abu ni dah bocor. Yelah, kalau motor kita tiba-tiba tayar pecah ke bocor ke apa, terasa kan macam tak berapa nak jalan macam tu kan. Pak Abu memberhentikan motor dia. Jadi masa dia berhenti motor, dia tengok pada tayar motor dia memang tak ada masalah apa. Okey, motor tayar okey, tak ada masalah. So Pak Abu pun dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim lagi, Pak Abu pun start motor balik semula. Pak Abu cuba gerak lagi. Pada permulaannya alhamdulillah memang okey, elok je. Tapi bila nak dekat dengan rumah, tiba-tiba Pak Abu rasa macam berat motor tu, rasa macam pakai gear yang paling tinggi pun rasa macam berat, macam bawa benda berat macam tu. Lepas tu Pak Abu pula rasa macam dekat leher Pak Abu ni macam disentuh sesuatu tau. Disentuh oleh sesuatu yang agak tajam, macam
sesuatu yang menggaru-garu lah, macam tu tau. Saja je bermain kat situ. Tak apalah, Pak Abu malah nak fikirlah benda-benda macam tu kan. So Pak Abu pun meneruskan sampai ke rumah disebabkan Pak Abu tadi memang dah berhenti, tengok motor, tengok keliling apa semua, ambil masa sikit untuk Pak Abu sampai kat rumah. Bila sampai dekat rumah, Pak Abu teruslah bawa perkakas-perkakas dia tu pergi ke bilik stor. Okey, belakang rumah Pak Abu ada satu bilik stor kecil je lah. Stor khas untuk simpan barang-barang untuk bidang kerja Pak Abu ni. Jadi Pak Abu bawa perkakas-perkakas tu pergi letak ke dalam stor. Dah dibersihkan dekat kubur tadi kan. Bila masa letak kat dalam stor, okey lagi, tak ada masalah apa. Lepas tu bila Pak Abu perlahan-lahan cuba tutup pintu bilik stor tu, Pak Abu ada dengar tiba-tiba bunyi cangkul yang diseret tau. Cangkul yang diseret, seret. Cangkul diseret. Lepas tu bunyi cangkul tu macam memukul-mukul ke pintu. Tong. Tong. Macam tu bergegar pintu tu. Jadi Pak Abu kata, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, macam tu kan. Lepas tu Pak Abu dalam keadaan yang terkejut macam tu, Pak Abu cuba juga untuk buka pintu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu tu. Bila Pak Abu buka pintu tu, Pak Abu tengok tak ada apa pun yang berubah pada keadaan dalam stor tu. Cangkul dia duduk elok, cengkodok. Sorry, bukan cengkodok. Apa nama? Penyodok dalam keadaan yang elok. Lepas tu Pak Abu kata, apa yang mengeluarkan bunyi tadi tau. Jadi Pak Abu cubalah tutup. Maknanya Pak Abu tutuplah pintu lagi. Bila tutup pintu lagi, 3 langkah lebih kurang dah berpaling daripada stor tu, 3 langkah nak bergerak, bunyi balik semula. Kali ni bunyi dia bukan ketuk pada bahagian pintu, mana dom-dom kat bahagian pintu. Bunyi cangkul tu srek bersama dengan bunyi yang kongkang, benda lain pun dilembangnya. Lepas tu Pak Abu kata, Pak Abu kena tengok sekali lagi apa yang sebenarnya dah berlaku. Pak Abu gagahkan diri, Pak Abu pergi ke stor tu balik semula, buka pintu tengok, Astaghfirullahalazim. Korang, bilik stor tu dah berselerak. Cangkul dah tak berapa nak cangkul, dah duduk dalam keadaan memang dah berselerak. Memang Pak Abu kata, Astaghfirullahalazim, apa ni. Lepas tu Pak Abu cuba untuk kemaskan kawasan tu. Pak Abu tengok sekeliling, memang tak ada apa. Pak Abu pun betulkan balik apa yang dah berselerak tu. Pak Abu berfikiran secara positif. Mungkin ada yang nak mengganggu. Pak Abu dah dapat rasakan macam ada yang tak kena, macam ada yang ikut dia. Tapi apakan daya Pak Abu boleh lakukan. Pak Abu perlu juga untuk cari inisiatif. Tak apalah, Pak Abu kata, Pak Abu kena balik dulu, naik dulu, kena tunaikan solat maghrib dulu. Takkan nak duduk kat situ, kat store tu, nak fikir nak buat apa. Jadi Pak Abu pun tutup pintu. Kali nak bunyi apa? Bunyi lantak kau nak buat apa, kau punya pasal. Jadi Pak Abu pun menuju ke arah rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Pak Abu melangkah naik ke atas rumah. Rumah Pak Abu ni rumah papan. Akak bagi gambaran keadaan rumah Pak Abu, makna struktur rumah Pak Abu lah. Jadi rumah Pak Abu ni rumah papan, rumah biasa-biasa je. Lepas tu tingkap rumah Pak Abu ni tingkap nako. Subscriber ni minta akak terangkan tingkap nako tu macam mana. Tingkap nako ni tingkap cermin yang sekeping tau. Jadi tingkap bahagian dapur rumah Pak Abu ni pun memang tingkap nako. Pak Abu pun dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tadi naik anak tangga, masuk dalam rumah kat ruang tamu tu. Lepas tu Pak Abu tengok anak-anak tengah tengok TV kan. So Pak Abu pun masuk dalam rumah, terasa macam nak demam, rasa macam penat apa semua kan. Lepas tu Pak Abu terus ke dapur. Lepas tu Pak Abu pun capai tuala apa semua. Pak Abu terus mandi sebab dah menghampiri maghrib. So Pak Abu pun nak rehat sekejap, betulkan belakang sikit. Lepas tu Pak Abu pergi mandi. Masa Pak Abu mandi, ni ada satu part lagi. Bila Pak Abu mandi nak siram tu, kenapalah Pak Abu rasa badan dia ni memang sakit lain macam. Rasa macam seolah-olah satu tempat yang cedera, yang terkena air tau. Dia rasa pedih-pedih macam tu. Jadi Pak Abu cuba melihat kepada cermin yang ada dalam bilik air tu. Pak Abu toleh tengok, ya korang, memang ada satu kesan merah macam tapak tangan dekat atas belakang Pak Abu tu. Jadi Pak Abu terkejut lah. Pak Abu sendirian je dekat kubur tu. Pak Abu tak ada pun bertemu dengan sesiapa. Maknanya ibarat kata bergaduh dengan siapa ke apa. Memang tak ada.
tapak tangan siapa yang merah menyala dekat atas belakang Pak Abu. Tak apalah, positif lagi. Tak apalah, lepas tu Pak Abu teruskan mandi. Rasa sakit-sakit badan tu teramat sangat. Pak Abu pun bagi tahu dekat isteri dia nak rehat sekejap. Nanti kalau dia terlena, maklumlah kan, dengan usia dia kan, kuat-kuat terlena sekejap, kejutkan dia untuk maghrib. Jadi betul lah, memang betul dia terlena sekejap aja sebab terlalu penat. Lepas tu isteri kejut dia untuk maghrib. Lepas tu Pak Abu solat maghrib, membawa kepada isyak. Lepas tu lepas je Pak Abu dah selesai tunaikan solat isyak, Pak Abu bagi tahu pada isteri dia yang Pak Abu nak terus tidur. Sebab Pak Abu memang betul-betul rasa penat dan Pak Abu rasa macam nak demam. Lepas tu Pak Abu tidur. Jadi masa Pak Abu tidur tu, of course lah Pak Abu dah makan malam kan, satu keluarga kan. Jadi isteri Pak Abu ni rutin dia macam biasa, pergi ke dapur. Sebelum dia nak masuk tidur, dia akan kemaskan dapur tersebut, dapur dia lah. Jadi masa dia nak kemaskan dapur dia, tong-tang, basuh pinggan, mangkuk semua kan, masa tu isteri Pak Abu ni ada ternampak satu kelibat perempuan tua macam nenek berjalan, terbongkok-bongkok berjalan berhadapan dengan tingkap nako yang Kak cakap tadi, di belakang rumah dia dekat dapur tu lah kan. Kebetulan tingkap nako tu dia ada satu kosong tau, satu tingkap tu, satu cermin tu tak ada. Jadi memang nampak lah benda tu dekat luar. Ada lembaga nenek tu berjalan terbongkok-bongkok tu memang betul menuju ke arah dapur. Masa tu isteri Pak Abu ni istighfar, Astaghfirullahalazim, apa tu. Lepas tu cepat-cepat lah isteri Pak Abu ni cuba untuk pergi dapatkan anak-anak dia lah kan. Lepas tu isteri Pak Abu nampak anak-anak dia tengah menonton TV. Dia ada 2 orang anak lelaki tau. Jadi anak lelaki dia memang tengah menonton TV. Lepas tu isteri Pak Abu minta anak-anak dia ni temankan dia dekat dapur tu untuk kemas dapur tu lah. Jadi salah seorang daripada anak Pak Abu ni pergilah bantu mana patut pada ibu dia ni dekat dapur. Selesai, alhamdulillah. Lepas tu isteri Pak Abu ni dia bagi tahu anak dia, abang, Long jangan lama sangat menonton tu, jangan sampai tengah malam, tak elok. Lepas ni kamu masuk tidur. Jadi Along Angah ni dia jawab, ya ibu, ya. Kebetulan esoknya dia orang memang cuti sekolah, so dia orang memang spend time untuk menonton tu lebih lama tau. Budak-budak zaman tu kan. Jadi isteri Pak Abu masuk ke bilik untuk tidur. Masa tu anak-anak Pak Abu yang orang ni dia memang sedang leka menonton televisyen. Kan akak cakap tadi di ruang tamu Pak Abu pun memang tingkap nako. Kebetulan tingkap nako tu dia ada 3 cermin kosong tau. Memang luas lah kan, 3 cermin kosong. Maklumlah bukannya orang senang mana, bukannya terus berganti. Family akak pun memang style macam tu. Rosak satu terus ganti, memang tak. Jadi memang 3 cermin tingkap tu kosong. Lepas tu sambil-sambil dia orang menonton TV tu, salah seorang daripada anak Pak Abu ni terpandang pada tingkap tu. Dia nampak ada 2 biji mata merah sedang memerhatikan ke dalam rumah. Di masa tu dia cuik kepada salah seorang lagi. Dia cakap, cuba tengok dekat tingkap tu, memang nampak sesuatu kan. Jadi salah seorang tu cakap, memang dia pun nampak. Lepas tu saling berpegangan lah tangan mereka ni, sebab ibu ayah dia memang dah tidur dalam bilik. So berpegang tangan apa semua. Lepas tu sambil tu dia kata, tak apalah, kita tengoklah TV, tak apalah, bukan ada apa pun. Beranikan diri budak kan. Lepas tu tiba-tiba terbang masuk satu lembaga perempuan tua. Memang nampak tua sebab masa dia terbang masuk tu, rambut tu memang panjang, memang terurai, masuk terbang menuju ke arah tiang alang. Dia ada satu tiang alang tu, tiang alang rumah tu, rumah papan tu. Jadi lembaga tu terbang betul-betul pergi kat tiang alang tu. Sementara 2 orang anak Pak Abu ni memang stay kat bawah. Lepas tu dia pandang kepada tiang alang tu. Lepas tu dia tengok lembaga nenek tua. Memang tua kerepot, memang dengan rambut dia memang terjuntai ke bawah. Tengah bergerak. Masa tu 2 beradik memang dah tak cakap apa, dah tak fikir apa-apa semua, terus lari masuk dalam bilik nak tekam kepada ibu dengan ayah dia ni, Pak Abu ni. Tapi rasa macam
Tak tahulah kenapa kaki dia orang ni berlari terus ke arah bilik. TV pun memang tak sempat tutup tau. Bila masuk dalam bilik tu, dedang tutup pintu bilik, duduk diam-diam kat situ. Budak duduk diam-diam. Akak pun lupa nak tanya umur berapa. Lepas tu dah duduk diam-diam kat situ apa semua. Keadaan tu jadi sunyi tau. Walaupun masih ada suara TV tu, tapi keadaan tu jadi sunyi sebab bila kita lalui perkara yang sama, auto sunyi keadaan sekeliling tau. Jadi masa tu anak Pak Abu yang diorang ni ada dengar bunyi tapak kaki yang berjalan di depan pintu bilik diorang tau. Berjalan, bukannya berjalan sekali lalu, tapi memang sengaja berjalan berulang-ulang kali sambil seret sesuatu yang mereka tak boleh nak gambarkan apa dia. Lepas tu dah tak ada pilihan kan. Jadi anak-anak ni buka pintu, tengok dulu kok nampak sesuatu. Memang tak nampak, tak ada apa kali ni, memang tak ada apa. Dia tengok line clear apa semua, dia pun berlari pergi ke bilik Pak Abu dengan isteri dia ni. Masuk dalam bilik tu tak sempat dah nak bagi salam ke nak ketuk, memang tak sempat tu. Masuk, terkejutlah isteri Pak Abu ni sebab masa tu isteri Pak Abu belum lagi lena sepenuhnya, melainkan Pak Abu memang dah lena sangat-sangat. Lepas tu ibu dia cakap, kamu berdua ni kenapa tiba-tiba berlari kat sini? Ibu dengar TV tak tutup lagi, kenapa tak tutup TV? Banyak pula tanya ibunya pun. Lepas tu dua beradik ni pun bagi tahulah dia nampak sekian. Masa sedang dua beradik ni menjelaskan perkara tu kepada isteri Pak Abu, mereka terdengar tiba-tiba bunyi di dapur tu, bunyi macam pinggan mangkuk mereka ni dilempar-lempar tau. Masa tu isteri Pak Abu kejutkan Pak Abu, bang bangun bang, abang bangun bang, bangun. Lepas tu Pak Abu terkejut, Pak Abu bangun. Kenapa ni yang? Kenapa? Ada apa-apa masalah ke apa semua kan? Cuba abang dengar bunyi apa tu bang. Cuba dengar betul-betul. Jadi Pak Abu ni dalam keadaan yang mamai-mamai. Itu bunyi pinggan mangkuk, itu bunyi orang mengamuk dekat dapur ni. Dia tengok anak dia, anak dia ada. Siapa yang mengamuk kat dapur tu? Itulah yang saya tak tahu, siapa yang mengamuk kat dapur tu. Jadi Pak Abu memberanikan diri melangkah dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Lepas tu Pak Abu bacakan apa yang terlintas di fikiran Pak Abu, termasuk ayat kursi. Pak Abu bersama isteri dia, anak memang stay dekat bilik, pergi. Pak Abu dengan isteri sahaja pergi ke dapur tersebut. Bila Pak Abu sampai kat dapur tu, alangkah terkejutnya bila dia tengok dapur dia memang dah berselerak. Sementara tu Pak Abu sempat terperasan ada satu lembaga perempuan tua, nenek yang akak maksudkan tadi ni, memang dah menembusi pintu dapur ni, memang dia dah keluar. Dia menembusi pintu dapur, tak buka pintu dapur lah kan, memang dah keluar, memang dah pergi. Lepas tu isteri kepada Pak Abu ni mengucap panjang tau, ya Allah macam tu kan. Lepas tu isteri Pak Abu ni cuba dapatkan pinggan mangkuk yang memang dah pecah korang, bukan main-main, memang pecah. Cuba untuk kemas balik dapur tu. Lepas tu anak-anak datang. Lepas tu Pak Abu cakap, ni anak-anak ayah, tolong ibu kemaskan dapur. Ayah nak pergi ke tandas sekejap. Lepas tu mereka pun bersama-sama lah kemaskan dapur. Dalam masa yang sama, mata isteri Pak Abu ni dia memandang ke arah tingkap. Kan tadi 10 tingkap tu kan, dia memandang ke arah tingkap. Astaghfirullahalazim apa semua. Baca tu kumat kamit lah dia sambil-sambil masa tu bacakan apa yang terlintas di fikiran. Lepas tu dah selesai urusan tu, hampir-hampir selesai lah. Pak Abu pun datang. Pak Abu dah orang kata dah mandi sebab dia terkejut, dia rasa tak sedap badan, dia mandi balik semula. Lepas tu dah bersihkan diri semua, dah segar. Pak Abu datang kat situ, Pak Abu pun bantu habiskan sikit-sikit kerja. Lepas tu mereka pada malam tu berada di satu bilik tau. Anak-anak Pak Abu memang tak rasa nak duduk berdua je. So mereka memang berempat dalam satu bilik. Lepas tu Pak Abu cakap, tak apalah, macam ni lah, yang tidur, anak-anak pun tidur, tak apa, abang rasa malam ni abang nak berjaga, macam tu. Jadi Pak Abu pun dia kata nak berjaga tu untuk apa tahu. Sebenarnya Pak Abu nak tunaikan solat sunat tahajud. Lepas Pak Abu selesai solat sunat tahajud, lebih kurang dah pukul 12 ke atas macam tu kan. Lepas tu Pak Abu pun nak mengaji Al-Quran. Memang Pak Abu tekad
Pak Abu nak mengaji Al-Quran bagi memastikan keselamatan untuk ahli keluarga dia, sebab dia dah rasakan macam ada yang tak kena. Jadi Pak Abu pun teruskanlah membaca selepas tahajud tu. Pak Abu terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengaji Al-Quran. Semasa Pak Abu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Abu ada dengar masa tu rumah Pak Abu ni dicakar sesuatu, macam dicakar lah. Lepas tu bunyi macam cangkul diserik. Korang bayangkanlah, cangkul serik, takkan cangkul bunyi macam tu. Maknanya cangkul yang diserik. Lepas tu bunyi dinding tu memang sengaja dicakar apa semua. Pak Abu tetap gigih, kuatkan juga semangat meneruskan bacaan Al-Quran, mana ayat suci Al-Quran, baca dan terus baca tanpa mengalah, tanpa rasa macam ketakutan lah macam tu. Sebab Pak Abu dah dibekalkan dengan kekuatan macam tu. Alhamdulillah, itulah Pak Abu. Lepas tu bila Pak Abu makin lama baca, bunyi semua tu, gangguan semua tu menghilang dan terus menghilang. Sampailah Pak Abu mendengar bunyi laungan mendengar bunyi laungan azan subuh. Bila Pak Abu dah pun mendengar azan subuh, Pak Abu pun menunaikan solat subuh, kejutkan isteri dan anak, mereka berjemaah. Lepas tu, selepas solat subuh, Pak Abu kata nak sambung lagi baca Al-Quran. Lepas tu Pak Abu bagi tahu tak sedap hatilah pada isteri dia. So Pak Abu berhenti dengan bacaan dia di tempat yang betul. Jadi Pak Abu pun bagi tahu Pak Abu nak pergi jumpa dengan Haji Man. Haji Man ni merupakan sahabat baik Pak Abu, sahabat mereka daripada kecil. Cuma bezanya Haji Man ni dia merupakan ustaz ataupun haji yang mengamalkan perubatan Islam. Maksudnya dia memang mahir dalam bidang-bidang macam ni dengan cara perubatan Islam. Dia banyak ilmu yang dia boleh bantu kepada Pak Abu. Jadi Pak Abu pun start motor dia pergilah ke rumah Haji Man. Bila sampai rumah Haji Man, macam biasalah kita orang Islam beradab, Assalamualaikum semua. Lepas tu Haji Man jawab Waalaikumsalam. Jadi bila datang ke rumah Haji Man dah nampak Pak Abu ni macam tak sihat. Jadi Haji Man tanya, kamu ni kenapa Abu? Kenapa aku tengok kamu ni macam tak sihat, macam demam? Jadi Pak Abu pun cakap kepada Haji Man, macam ni Man, sebenarnya Pak Abu ceritalah daripada A sampai Z apa yang berlaku pada malam tu, apa yang dialami. Jadi Haji Man ni dia pegang pada bahu Pak Abu tau. Pegang pada bahu Pak Abu, dia cakap, inilah cabarannya bila kita melakukan kerja-kerja yang macam ni. Maksudnya kerja menggali kubur macam ni pun ada cabaran dia. Jadi Haji Man ni cakap macam ni lah, kita tak boleh nak lengahkan perkara ni, takut melarat. Ada benda yang mengikut kamu. Kalau diikutkan lah, maknanya ada sesuatu yang mengikut pada Pak Abu ni. Haji Man cakap, hari ni juga, sekarang juga aku nak mandikan kamu dengan air daun bidara. Jadi Haji Man minta kepada isteri dia untuk ambil tuala, kain pelekat, bagi kepada dia. Dia nak mandikan lah Pak Abu ni. Jadi kebetulan masa tu juga Haji Man minta anak lelaki dia ambil daun bidara. Memang dah ditanam bersebelahan dengan rumah Haji Man ni pokok bidara. Tulang korang, pokok bidara ni sebenarnya elok ditanam di halaman rumah kita ataupun di kawasan rumah kita tau. Ada banyak fungsi pokok bidara, korang boleh google. Lepas tu anak dia pun pergilah ambil pokok bidara seperti yang diminta oleh Haji Man ni. Tak ambil banyak, ambil dalam satu dahan je. Lepas tu Haji Man ni pun ambilkan baldi, isi air, bacakan ruqyah kepada air yang dalam baldi tu sambil masukkan daun bidara ni. Ruqyah ni maksudnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Korang kena faham, ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dah baca yang bersesuaian. Jadi Haji Man ni pun minta Pak Abu ni tukarkan pakaian dia apa semua. Jom ikut pergi ke tandas dia. Bila pergi ke tandas dia, masa tu
proses untuk mandikan Pak Abu. Bila Pak Abu nak dimandikan dengan air yang telah diruqyahkan tadi, makanya Haji Man akan memulakan dengan siraman yang pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, selawat ke atas Nabi, dan ada lagi bacaan yang Haji Man baca, akak tak tahu. Lepas tu Haji Man memulakan siraman dia, disiram daripada bahagian kepala sampailah ke bahagian kaki, harus rata, jangan tak rata, harus rata. Lepas tu terasa sangat pada Pak Abu ni, badan dia rasa sejuk. Tapi bila Haji Man ni tanya kepada Pak Abu ni, dia menggigil. Tapi bila Haji Man tanya kepada Pak Abu, Abu, apa yang kau rasa? Jadi masa Pak Abu tu dia cakap lah, rasa panas. Pelik kan? Air tu sejuk, air bidara. Pula tu air daun bidara. Tapi Pak Abu rasa panas, macam tak apa, kita teruskan dengan siraman yang seterusnya. Sampailah siraman yang terakhir, Pak Abu dengan Haji Man ni ada dengar bunyi sesuatu yang berada di atas bumbung. Bumbung tandas Haji Man ni bumbung atap zinc je korang. Bila atap zinc korang boleh bayangkan tak, bunyi yang orang kata slow pun dia akan jadi kuat tau. Bunyi macam tapak kaki, bunyi macam sesuatu diseret-seret, serak dekat atas bumbung tu. Tak apa, kamu abaikan dengan bunyi tu. Kita teruskan dengan siraman terakhir. Nak siram lagi. Bila nak siram lagi, mulalah dia punya dinding tandas tu macam dipukul-pukul, macam tak puas hati, macam tu kan. Lepas tu bunyilah macam dicakar-cakar macam tu. Lepas tu bunyi balik semula dekat atap tu, duduk main macam tu. Tak apa, Haji Man dia meneruskan dengan bacaan ruqyah dia. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia siram untuk siraman yang terakhir. Masa disiram tu terdengar sesuatu yang menjerit dengan sangat kuat, sesuatu yang memang tak puas hati. Lepas tu lama kelamaan bunyi tu menghilang tau, menghilang bersama dengan suasana pagi tu lah, sebab dia orang buat tu waktu pagi kan. Lepas tu Haji Man tanya kepada Pak Abu, Abu, bagi tahu dekat aku apa yang kau rasa. Jadi Abu pun cakap, Man, aku dah rasa sejuk lah Man. Aku rasa macam badan aku tak sakit sangat tau. Sakit juga, sengal-sengal buat kerja kan. Tapi tak adalah rasa macam pedih-pedih, sakit-sakit, tak adalah Man. Aku rasa macam segar, rasa macam lain macam. Macam tu kan. Rasa macam sedap lah gitu. Lepas tu Haji Man cakap, Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bantuan daripada Allah, semuanya dengan izin Allah, tiada daya bagi kita melainkan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah, aku rasa apa yang mengikut kamu tu memang dah pergi, dah tinggalkan kamu, memang dia takkan ganggu kamu dan keluarga kamu, insya-Allah. Tapi kalau ada lagi, kamu jumpalah dengan aku lagi. Jadi bila dah selesai semua tu, Haji Man mintakan pada Pak Abu ni untuk tinggalkan aja dia punya kain basahan apa semua tu letak kat tepi. Sebab Haji Man takkan simpan tau. Kain basahan tu apa semua dia takkan simpan, dia akan pastikan benda tu dibuang dekat sungai yang mengalir laju tau. Sebab itu akak tak tahu, akak memang tak tahu, memang tulis macam tu. Lepas tu lepas selesai semua tu, mereka naik ke ruang tamu, mereka berbincang masa tu. Jadi Haji Man ni dinasihatkan kepada Pak Abu ni macam ni lah, selepas ni pastikan kamu ni lebih berhati-hati semasa menjalankan kerja kamu. Sebab kita tak tahu kan, perkuburan lama ni kita tak tahu sebenarnya apa yang berada dekat situ, apa yang berlaku sebelum ni kita tahu tu. Jadi kamu lebih baik berhati-hati. Satu lagi, Haji Man pun bagi tahulah apa surah-surah apa yang diamalkan untuk dirutinkan semasa menggali kubur apa semua. Adalah ilmu-ilmu lagi yang diberikan kepada Pak Abu masa tu. Jadi selepas tu Pak Abu mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Haji Man ni. Alhamdulillah, memang selepas dia pergi berubat dengan Haji Man ni memang dah tak ada
ada gangguan apa semua, anak-anak dia pun pelik, isteri dia pun pelik, tapi bersyukurlah kan, sebab perkara tu hanya dilalui satu hari je. Korang bayangkan, kalau dilalui berulang-ulang kali banyak hari, korang agak-agak macam mana lah kan, kita pun rasa macam mana lah kan. Lepas tu syukur alhamdulillah lah dengan apa yang dilalui oleh Pak Abu, dan terima kasih kepada subscriber ni sebab sudi share kisah yang dilalui oleh arwah ayah dia. So, akak nak bagi tahu dekat sini apa yang kita boleh pelajari sebenarnya, bukan di sebalik apa yang memang dah diterangkan oleh Haji Man, Pak Abu tadi. Tapi harus ditekankan kat sini, budi bahasa kita kepada orang yang lebih tua tu kena jaga. Kita kena faham perasaan orang tua, sebab masa Pak Abu ni pergi ke masjid untuk stay sampai solat asar, sebenarnya Pak Abu sedang merasakan macam rendah diri pun ada. Itu normal tau. Pak Abu rasa macam kecewa, sedih tau. Dan keadaan dia yang macam tu, orang muda layan macam tu, so rasa macam dia bawa diri sampai ke situ. Biasalah orang yang dah agak tua kan, sensitif dia tu ada. Jadi akak minta sangat pada kita ni yang muda-muda ni, kita santunilah orang tua. Walaupun itu bukan ibu bapa kita, tapi sebaik-baik akhlak adalah akhlak kita yang kita boleh tauladani kepada generasi-generasi yang seterusnya. Korang, terima kasih korang sebab dengar sampai habis. Bye, Assalamualaikum. Bye. Siapa-siapa ada cerita share tau. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.